Nampaknya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So Hanim, apa cerita hari ni? Sihat? Okey, alhamdulillah sihat saja. Okey. Sihat. Cuma tu lah rasa penat sikit lah sebab kena ulang alik time UC, bangun awal, datang ke UC untuk dapatkan wifi. Oh, nak balik pada rumah. Nak datang Ha balik. Datang ke ha. USM. Setiap pagi datang awal pagi. Rumah kat mana? Makan Akasia Park. Oh, mak kat Akasia apa? Akasia, oh dekat je. Dekat je. Naik kereta lah, ramai-ramai. Naik kereta kawan. Oh, kereta kawan. Oh, faham. Okey. Saya nak mulakanlah sesi kita yang kedua pada hari ini. Izinkan saya mulakan. Boleh. Alright. Sukalah saya beritahu perkara ni. Saya Jaafar bin Mahmud selaku kaunselor anda pada hari ini dan Cik Anif selaku klien saya pada hari ini. Okey. Saya nak ucapkan selamat datang ke sesi motivational interviewing counselling kali yang kedua. Dan di sini saya sukalah bagi tahu kepada Cik Anim mengenai etika kerahsiaan, yang mana etika tu apa sahaja yang dikongsikan oleh Cik Hanim adalah tertakluk kepada etika kerahsiaan sebentar tadi itulah, kerana apa sahaja yang diceritakan itu adalah rahsia. Okay. Cik Hanim bebas untuk berkongsi kepada saya dan selagi mana ianya tidak membahayakan nyawa ataupun mengancam mana-mana orang, so saya tidak boleh lagi membocorkan kepada pihak yang ketiga. Okay. So setakat ni clear ke Cik Anim? Ya, dah. Okay. Okay, Cik Anim, saya nak rumuskan semula apa yang diberitahu oleh Cik Anim pada minggu lepas. Cik Anim nak tukar behavior change, iaitu makan coklat. Okay, makan coklat ni dah lama lah Cik Anim beritahu, daripada Cik Anim kecil lagi. Okay. Cik Anim lebih prefer kepada Chocoja dan Cadbury kan? Betul. Okay, betul. So kekerapan tu sangat tinggilah kalau kita melihat kepada apa yang Cik Anim bagi tahu pada minggu lepas. And cara Cik Anim adalah dengan menukar makan coklat tu dengan yogurt ataupun buah-buahan lah kan, seperti orange, apple and so on, yang Cik Anim bagi tahu minggu lepas. Cik Anim ada support system sendiri, iaitu Mak Anim, yang mana Mak Anim ni selalu bagi nasihat kepada Cik Anim kan. Betul. Okay. Dalam masa sama, Cik Anim cuba untuk beli coklat ni, iaitu nak berjimat cermatlah sikit untuk kewangan tu lah kan, dari segi kewangan. Cik Anim sedar yang makan coklat ni tak baik untuk kesihatan. Okay. Inisiatif juga Cik Anim untuk tidak trigger untuk membeli coklat adalah dengan tidak tengok status rakan. Cik Anim beritahu ramai rakan Cik Anim yang jual coklat, Chocoja secara atas talian, dan juga untuk tidak tengok kepada Shopee. Betul. Cik Anim tahu yang makan coklat ni boleh menaikkan jerawat kan? Betul. Okey. Hanim juga bagi cadangan untuk lakukan sistem denda, iaitu dengan menabung kalau terbeli coklat ataupun Chocoja tu sendirilah. Dengan tabungan tu Cik Anim bercita-cita untuk beli kereta sendiri dan buat lesen kereta kan. Betul. Alright. So Hanim, selepas rumusan tadi, apa perkembangan Hanim pada minggu ini? Okey, apa yang saya dapat lihat dalam diri saya kan, perkembangan tu saya rasa macam apa perkembangan Hanim tu? Saya dapat maintain untuk tak makan coklat tu. Sebab saya sedar lah, saya kan banyak menghabiskan duit dengan beli coklat. Beli coklat tu pun bukannya murah kan, mahal. Cadbury tu pun dalam angka pun dekat dengan RM10. Jadinya Cocoja pun samalah atas RM10. Jadi di situ saya sedar yang apabila saya terlalu makan banyak coklat ni, banyak habis duit kat situ. Padahal saya boleh je beli makanan yang lebih murah. Itu apabila saya rasa macam nak mengunyah lah something. Sebab saya kan sesi lepas pun saya dah cakap yang saya ni suka mengunyah something. Apabila saya macam rasa macam nak makan tu, saya akan kunyah coklat.
makan coklat. Ya saya sedar lah. Tapi setakat ni memang saya dah berjaya lah maintain untuk makan coklat tu. Walaupun pada masa yang sama ada jugalah trigger nak makan tu. Saya rasionalkan balik pemikiran saya. Okay, saya tak boleh makan coklat ni. Dia pun sekarang ni pun macam jarang nak makan coklat. Macam jarang nak pergi Speedmart. Kan sebelum ni kalau saya nak makan coklat tu pun kadang-kadang ada juga pergi Speedmart tu nampak coklat. Di situ saya rasa macam bila tak pergi Speedmart tu disebabkan busy datang USIM pun pagi, balik pun petang, macam tak sempat nak pergi Speedmart. Jadinya tak ada rasa keinginan langsung lah nak pergi beli coklat tu. Hmm. Hmm. So far Hani cakap yang Hani masih lagi maintain. Hani sedar yang banyak keluarkan duit sebab nak beli Chocoja yang Cadbury yang satu-satunya benda tu dah mencecah lebih daripada RM10. Betul. Pun jenis yang suka mengunyah something kan, tak boleh tak mengunyah something. So Hanim rasionalkan balik pemikiran Hanim sendiri dengan tidak makan. So dengan avoid daripada Speedmart and datang USIM, and mostly all the time Hanim busy lah sekarang ni kan. Alright. Jadi I pun I pun sekarang ni macam kalau nak makan coklat tu memang jarang lah sebab kawan-kawan pun kalau petang-petang kalau sempat sampai malam tu adalah petang ada seorang kawan tu memang dia rajin masak lah macam kalau nak makan makanan ringan pun dia adalah buat tahu bergedil apa-apa yang boleh menu untuk makan. Kalau rasa secara lapar nak makan something tu makan menu ringan macam tu macam bubur ke di situ saya dapat rasa kurang lah nak trigger nak makan coklat tu. Sebab ada makanan sampingan situ. Saya lihat Hani bagi tahu sekarang ni dah jarang makan coklat. Since ada kawan yang dekat rumah yang pandai masak, so Hani bila lapar je ada sesuatu lah yang lebih elok untuk dimakan. Something yang more okey lah untuk dimakan macam bubur sebentar tadi Hani bagi tahu. Bergedil. Untung kan dapat kawan yang pandai masak. Alhamdulillah, bersyukurlah. Macam jarang lah kalau rasa nak lapar ataupun nak rasa nak makan coklat tu sebab kita dah makan makanan macam bubur kan, bergedil apa-apa je lah yang kawan saya masak tu, dia akan rasa kenyang. Jadinya dia tak akan fikir lah nak makan coklat tu. Sebab fikir macam kalau nak makan coklat kena bawa keluar duit lagi banyak kan. Kalau beli makan bubur tahu bergedil tu kongsi duit macam dapat jimat lah duit kat situ. Pun sekarang kan saya macam ada keinginan untuk jimat duit lah kan zaman sekarang kan PKP. Jadinya perlu ada simpanan sendirilah untuk masa depan. Takut kalau jadi apa-apa nanti kan bahaya juga untuk diri saya kan. Dia tak ada simpanan. Daripada saya membazir beli coklat tu baik saya simpan duit tu. Namun takkanlah saya nak minta duit dekat parents ke adik-beradik ke. Walaupun diorang memang ada support saya dari segi kewangan tapi saya rasa macam mungkin duit tu saya boleh simpan untuk beli kepentingan lain. Hanim makan makanan berat lah senang cerita. Lepas tu sekarang ni dalam berjimat cermat since PKP dan tak nak susahkan parent ataupun adik-beradik. Okay. Satu inisiatif yang sangat berkesan saya tengok di saat sini sebab Hanim makan makanan berat yang lebih mengenyangkan dan lebih kita panggil lebih berkhasiat daripada coklat tu, dan Hanim sedar dengan situasi yang sekarang yang mana PKP ni untuk mengajar kita lebih berjimat cermat. So dekat situ Hanim secara langsung tidak membeli coklat. Okay, betul. Yang sangat bagus. Saya puji tindakan Hanim tu. Okay, seterusnya saya nak bertanya beberapa soalan. Okay. Mengenai apa yang saya tanya minggu lepas, pandangan saya minggu lepas, Hanim ada bagi tahu rakan-rakan ke mengenai behavior change yang Hanim cuba nak tukar dan supaya dalam masa sama dia orang boleh menjadi support system kepada Hanim? Juga lah saya cerita kat diorang sebab saya rasa macam perlu untuk cerita. Mungkin dari situ saya boleh dapat sokongan ataupun nasihat dari diorang lah. Contohnya macam adalah satu hari apa saya tak ingat,
Saya macam teringin nak makan coklat tu. Jadinya saya beritahulah kawan. Dia nak terbeli kat Shopee tapi kawan cakap awak ni buat apa? Busy untuk perubahan diri tak makan coklat kan. Janganlah macam stop dulu makan coklat tu. Macam mungkin boleh gantikan benda yang lebih berfaedah diri sendiri yang lebih sihat kan. Sebab kan nak makan coklat sebab rasa stres kan minggu ni minggu hektik macam banyak benda nak kena fikir. Macam tak nak buat assignment pun rasa macam nak kunyah something. Dia macam tu lah. Tapi mujur lah macam sebetul lah sebab ada kawan yang boleh masak macam dia suka masak sebab kawan tu dia seorang yang kalau dia stres je dia akan masak. Jadi kat situ mungkin dia akan hilang lah nak makan coklat tu. Cuma makan dengan makanan yang dia masak tu saja. So dah bagi tahu rakan dan rakan pun support Hanim untuk sentiasa ingatkan Hanim tentang behavior change tu. Dan ada rakan yang suka memasak bila stres. Ini satu keuntungan yang sangat beruntung lah Hanim. Saya seterusnya nak tanya kepada Hanim. Teruskan. Okey, teruskan. Lain kita tak berapa nak clear. Online sangat membataskan kita lah seperti mana kita sedia maklum. Okey, seterusnya saya nak tanya Hanim. Pada perubahan yang sekarang ni, berapa skala yang Hanim tetapkan? Daripada 1 hingga 10, 1 sangat lagi addicted, 10 sangat lagi addicted, 1 dia dah macam dah kurang lah. Okey, tahap untuk tak addict bila makan coklat tu. Okey, saya rasa macam 2 lah kot. Dah 2 per 10. 2 per 10. Satu lagi achievement pada Cik Hanim. Puji dengan tindakan Hanim. It's a very good and pada saya rasa bukan sesuatu mudah untuk kita ubah sesuatu yang kita suka daripada kecil sampai kita besar. Nak berhenti makan tu coklat tu, saya rasa saya pun tak boleh nak buat. It's something good for you and saya sangat as I said, sangat puji dengan tindakan Cik Hanim. Alright. So Hanim, boleh saya tanya soalan seterusnya? Boleh. Okey, Hanim, pernah ke pada Hanim berlaku relapse? Pernah sekali saja pernah berlaku relapse tu yang saya cerita pada sesi lepas yang mana saya teringin makan coklat tu saya beli kat Maidin lah. Bila masuk kedai tu rasa nak makan coklat, saya beli coklat macam tu. Beli Maidin. Sebab tu saya macam tak terfikir yang saya nak berubah makan coklat. Bila nampak coklat je terus terbeli macam tu. Oh, so dalam tempoh daripada sesi kita yang lepas sampai sekarang tak pernah berlaku lagi lah relapse. So far everything okay lah dalam tempoh kita tu. Okay. Oh, okay. So sekali saja yang pernah berlaku iaitu masa ke Maidin lah. Terbeli tanpa sedar. Betul. So makan juga? Makan juga macam itulah habiskan satu bar coklat tu. Oh, Hanim Sekarang tak makan dah. Beli Cadbury ke hari tu? Cadbury. Oh, beli Cadbury. Cadbury yang ada kacang tu yang boleh trigger naik jerawat tu. Saya memang rasanya saya macam allergic dengan kacang tu. Oh, allergic dengan kacang. Okay, faham. Saya nak tanya dah seterusnya. Melihat kepada kemampuan Hanim sekarang ni, Hanim rasa untuk jangka masa yang akan datang, which mean jangka masa lagi panjang, kebolehan Hanim untuk berhenti daripada makan coklat tu macam mana? Okay, saya rasa saya boleh berhenti sebab saya yakinlah dengan diri saya yang saya sedar tentang apabila saya beli coklat tu banyak habiskan duit. Jadinya saya yakin yang saya boleh berhenti makan coklat tu. Hanim tengok diri Hanim dah akan boleh berhenti untuk makan coklat dalam masa yang lagi panjang lah. Okay. Alright. Lagi Hanim ada apa-apa nak kongsikan kepada saya? Okay, saya cerita yang mengenai itulah yang saya dapat berhenti makan coklat pun daripada faktor skilling saya sendiri dan juga diri saya lah yang saya memang ada niat yang saya memang nak goal saya pun saya cakap yang saya nak berhenti makan coklat ni sebab saya sedar tentang keburukan makan coklat tu dari segi efek short term and long term. Okay. Di situ saya bila saya sencana nak makan coklat tu saya akan
cuba fikir semula lah, rasionkan balik pemikiran tu. Okay, saya tak boleh makan coklat. Saya kena tahu tentang efek pada kesihatan diri saya sendirilah kan. Lepas tu seterusnya saya juga dapat support system dari orang sekeliling saya, terutamanya kawan-kawan yang selalu support saya macam secerita semula lah mengenai BC saya ni. Di samping tu juga saya dapat sentiasa dapat support dari mak tu semestinya lah, yang mak saya selalu call ataupun saya akan mak saya akan ceritalah tentang progression behavior change saya ni. Macam tu. Faktor untuk berubah tu adalah diri Hanim sendirilah. Hanim sedar akan efek long term, efek short term, dan kalau Hanim nak ambil pun Hanim akan cuba rationalkan balik diri Hanim sendiri, and mostly you dapat support system daripada rakan, and especially from your mother yang selalu call tanyakan khabar Hanim. So Hanim nak apa yang Hanim sekarang rasakan mengenai perubahan yang Hanim telah lakukan? Okay, daripada saya minggu pertama hingga sekarang lah kan, saya macam bangga lah diri saya. Macam saya boleh kekalkan momentum untuk tidak makan coklat tu. Mungkin pada awalnya saya masih ada trigger nak makan coklat tu. Tapi lama kelamaan saya cuba kekalkan untuk stop makan coklat tu. Saya macam bangga dan macam satu-satu pencapaian lah buat diri saya sebab saya mampu buat semua tu. Tapi mungkin pada mulanya tu saya berfikir juga saya tak mampu nak ubah tak makan coklat tu kan, sebab tu makanan favourite saya sejak kecil. Jadinya nak ubah tu memang mencabar jugalah dalam diri saya. Tapi lama kelamaan saya berfikir macam dah sampai ke hari ni macam okey, dah boleh, aku mampu sebenarnya. Macam tu. Hanim bangga dengan diri sendiri. So ini satu cabaran yang sangat besar pada Hanim. Okey, cumanya seterusnya apa yang Hanim lakukan sekarang untuk strategi Hanim sekarang ni macam mana? Strategi saya untuk kekalkan ataupun maintain tak makan coklat tu. Betul. Okey, masih sama. Saya akan, kalau rasa macam nak kunyah something bila stres tu, saya akan makan yogurt ataupun buah-buahan. Macam buah-buahan macam apple ke, orange ke. Di situ saya akan dapat kurangkan lah sama makan coklat tu. Ataupun saya sendiri akan masak ataupun kawan pun akan masak. Di situ saya akan makan lah. Jadinya rasa kurang lah nak makan coklat tu sebab rasa kenyang. Makan sesuatu yang lebih mengenyangkan lah kan. Masa semua Hanim juga suka makan, sekarang tukar kepada yogurt dan buah-buahan apple ke orange macam tu lah kan. Okay, sangat menarik strategi Hanim ni. Alright. So apa sistem denda yang Hanim lakukan seperti yang Hanim cuba nak bagi tahu pada minggu lepas? Macam mana dengan sistem denda tu? Okey, sistemnya tu saya apply dalam kehidupan saya dengan kalau rasa macam trigger nak makan coklat tu, okey, saya macam simpan RM5 macam tu. Dia saya dapat save duit lah. Tapi setakat ni macam tak terbeli lagi coklat tu. Jadinya macam itulah, tak simpan sangat. Cuma rasa trigger nak makan tu. Tak berlaku lagi. Cuma rasa trigger je lah. Macam tu. Tapi sistem tu menjadi strategi Hanim ke ataupun tidak? Menjadilah strategi saya. Macam bila saya buat macam ni, kalau saya nak makan coklat, okey, saya kena bayar denda RM5 dalam tabung saya tu. Menarik. Okey, faham. So, secara keseluruhan, apa perasaan Hanim melalui sesi kaunseling yang kita lakukan pada hari ini? Okay, perasaan saya macam rasa lega sebab boleh share, dan pada masa sama apa yang saya cakap ni saya boleh reflect balik pada diri saya, dan saya tahu yang saya ni ada keyakinan dan ada semangat lah untuk berubah diri tu. Lega ya Hanim? Ya. Alhamdulillah. Okay, so saya rumuskan di sini Hanim
Now dalam 2/10 kalau kita letakkan skala untuk berhenti daripada ketagihan coklat, and sampai sekarang Hanim masih lagi tidak makan coklat sebab Hanim banyakkan apply strategi Hanim yang bagi tahu tadi tu. First makan yogurt dengan coklat ataupun masak dengan rakan, atau mudah sikit kita faham, Hanim makan sesuatu yang lebih berat. And Hanim pun dikelilingi oleh support system yang sangat membantu Hanim untuk berhenti daripada makan makanan manis ni, makan coklat ni. I'm so sorry. Okay, so Hanim pun memang suka kalau stress ke apa nak kunyah something, tapi for now macam saya sebut tadi lah, Hanim tukar dengan makan makanan yang lebih berat. So it was a new kita panggil satu strategi yang sangat baik kepada Hanim. So sama-sama Hanim boleh jimatkan duit. It is the most important yang Hanim rasa pada diri Hanim, and now you rasa you sangat lega, and you boleh rasa reflect apa yang you telah lakukan sepanjang behavior change ni kan. Okay. Hanim ada apa-apa nak kongsikan lagi dengan saya? Masih tak ada dah. Tak ada dah. Alright, terima kasih untuk itu, dan di sini saya ingin tutuplah sesi kaunseling kita pada hari ini, dan sekali lagi saya ingin ingatkan kepada Hanim iaitu mengenai etika kerahsiaan, yang mana saya tidak boleh membocorkan apa-apa maklumat yang Hanim sampaikan kepada saya sebentar tadi ke mana-mana pihak, melainkan ianya boleh mengancam nyawa atau keselamatan. Alright, so that's all for today. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.